Ini perkara yang kita boleh bincang. Puan Yap telah memulakan perniagaan Yap pada 1 Januari 2017. Ada lengkapan akaun belum terima, bank inventory, kadar bayaran belum bayar, promosi prabayar, tunai, akaun belum bayar. So, yang paling penting area ni ada awal tahun dan ada akhir tahun. Maklumat tambahan, selalunya kita diberi maklumat tambahan lah selalunya lah. Okay. Pada 1 Julai 2017, lengkapan bernilai 1,000 dibawa masuk oleh Puan Yap untuk kegunaan pejabat. Ini adalah modal tambahan. Okey. Yang ini adalah modal tambahan. Tambah lagi selalunya akan dikukuhkan dengan perkataan ini. Perkara ini belum lagi direkodkan dalam mana-mana buku. Maknanya kamu mesti ambil kira modal tambahan dan juga penambahan ke dalam lengkapan. Ya. Maklumat yang di atas 7,000, 17,500 ini adalah maklumat sebelum maklumat tambahan. Sebelum maklumat tambahan. Puan Yap membuat ambilan barang niaga bernilai 3,900 dalam tahun kewangan itu. So ini ambilan barang niaga. Jadi ambilan awak sepanjang 1 tahun bernilai 3,900. So itu perkara yang perlu dianalisis. Jadi perhatikan di sini penyelesaian, kelaskan maklumat kewangan perniagaan mengikut aset dan liability. Jadi awak senaraikan berdasarkan maklumat yang di bawah atas tu, apa yang awak tahu aset, apa yang awak tahu liability. So itulah dia yang dicadangkan. Lengkapan akaun belum terima, bank inventory, promosi prabayar dan tunai. Kenapa promosi prabayar ini adalah aset? Kerana promosi ni belanja, kita dah belanja dulu, kita bayar, tapi kita belum lagi mendapat perkhidmatan itu. Sebab itu kita masih anggap dia aset, sebab kalaulah kita minta refund, wang itu kita boleh dapat balik. Okey? Itu secara mudah yang cikgu harap mudah untuk cikgu explain lah. Okey. Liability, kadar bayaran belum bayar, ini sudah tahu, belum bayar, akaun belum bayar, dan apa-apa saja yang belum bayar, belanja belum bayar adalah liability. Dalam contoh ini kadar bayaran belum bayar. Okey, so ini cara pengiraan. Modal awal ialah modal pada 1 Januari 2017. Modal awal sama dengan aset tolak liability, bla bla bla. Awak sudah kira, awak sudah nampak 49,040. Modal akhir adalah seperti yang tertera di sana. Diperhatikan sini ada 7,000, kemudian ada tambah 1,000. Di mana dia dapat tambah 1,000? Ya, datang dari maklumat tambahan ini 1,000. Minta maaf, cikgu tak boleh kasih conteng-conteng. Cikgu punya software yang cikgu pakai ni, cikgu tak pandai conteng. Ya. Tapi itulah dia, 7,000 plus 1,000 tu sebenarnya adalah untuk lengkapan saja. Termasuklah daripada maklumat tambahan. Okey, termasuklah maklumat tambahan, iaitu dia bawa masuk RM1,000 nilai lengkapan. Okey selebihnya samalah 17,500, 6,200, 43,260 dan 350 campur 1430 adalah maklumat sini. Ya. Dan akaun belum bayar cuma ada 9,540. So setelah dikira, kita dapati modal akhir 67,200. Maka untung bersih adalah seperti yang awak nampak. Modal akhir tambah ambilan, tolak modal tambahan, tolak modal awal, maka dapatlah untung bersih RM21,060 Malaysia. So ini adalah cara pengiraan untuk kaedah perbandingan ya. Okey, teruskan. Penyediaan penyata mengira modal. Pengiraan modal awal dan modal akhir boleh juga ditunjukkan dalam format penyata. Berdasarkan contoh 3, sediakan penyata mengira modal awal dan modal akhir. Bila dikata penyata, kita susun sedemikian rupa. Ya, dalam tajuk lagi tu, penyata mengira modal awal. Jadi kita guna format yang ringkas ya, yang menggunakan 2 kolom ini, RM, yang saya bagi tahu baris dalam ini merujuk kepada kiraan perincian, manakala baris paling luar merujuk pada ringkasan nilai ataupun nilai akhir lah. Okey. Jadi aset tolak liability kita dapat baca 63,360 tolak 14,320, dapatlah modal awal. Ini penyata mengira modal awal. Saya harap tidak akan jadi beban pada awak untuk menghafal format ini. Okey, di sini nampak tidak aset lengkapan yang ada nilai 1,000. Itu yang dimaksudkan tadilah. Kalau kita guna kaedah matematik, campur terus saja.
laju saja. Tapi bila dia minta penyata mengira modal akhir, maka kena tunjukkan. Di sini selalunya ada markah dalam 3 atau 4 markah. Ya. Di mana dapat markah? Markah lengkapan 1, markah untuk jumlah aset, markah untuk liability, dan juga markah untuk modal akhir. Jadi ada 4 markah. Selalunya 4 markah. So please jangan cuai di sinilah ya. Okey, dan jadi penyata mengira untung rugi bagi tahun berakhir kena lengkapkan. Jadi inilah cara persembahannya dalam bentuk penyata vertikal, sekali untung atau rugi bersih. Okey, dan so itu cara format. Okey, bagi cikgu memadai lah untuk sesi ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang saya yang hadir hari ini. So, siapa yang tidak masuk sini, so, bagi tahu cikgu siapa yang nak masuk. Oh, si Amir nak masuk kan? Amir sama siapa lagi? Masuk sudah. Apa pasal bro? Lambat. Okay, tapi thank you tadi. Lambat cikgu, sorry. Lambat tadi tidur. Ya, itulah. Okey. Cikgu pun lambat start. Ya. Okey. Laju je lah. Sekarang ni kita pergi ke mana ni? Sudah. Berdasarkan contoh 3, penyediaan penyata kedudukan kewangan. Sediakan penyata kedudukan kewangan bagi peniaga NIA pada 31 Disember. Ini bila kita, apa beza tadi penyata mengira modal akhir atau penyata mengira untung rugi? Bezanya adalah mesti ikut format. Penyata kedudukan kewangan mesti ikut format. Ada ABS, ada AS, ada LS, ada modal kerja, ada equity pemilik, dan juga ada LBS kalau berlaku lah. Ya, jadi kena hafal format ini sampai bila-bila pun kena hafal. Sampai saya yang usia sudah tua begini pun, kerana ini bidang saya kena ingat ni barang. Jadi dah pun untuk SPM kamu kena hafal lah. Ya, PKK mula sekali dengan ABS, lepas tu AS, lepas itu LS, liability semasa. Okey, macam buku ni dia kata sini liability kan. Jadi kamu ambil pen, kalau kamu ada pegang buku sekarang, tambah perkataan liability semasa. Kena tambah di sini. Okey, kena tambah. Saya ni boleh tambah ni, tapi saya tahu ni tak boleh save ni. Semasa. Liability semasa. Begitulah konon. Setahu saya sudah boleh save. Dah boleh. Tapi itulah, tolong tambah dengan pen atau pensel. Saya rasa pen lah supaya kekal di sana. Ya, liability semasa. So ini di dalam buku yang saya pegang. Maksudnya buku digital ni hilang Jadi tolong tambah. Okey, so modal kerja mesti nampak 59,200 dan begitulah seterusnya. Ini yang cikgu cakap modal equity pemilik ni hafal dari awal ni. MA, MT, semua tu membantu. Okey, membantu awak. Okey, dah. Dan ini adalah format bentuk T lah. Tidak popular. Selalunya soalan minta penyata. Jadi bersedialah dengan ini ya. Tolong hafal lah ya. Tugas kamu lah kena hafal. Okey, selesai. Jadi satu, cikgu tidak akan dapat mengajar betul-betul seperti mana yang selalu dicakap atau kerap dicakap oleh murid ya. Ketahuilah kamu punya beban lagi serius lah sesi kamu ya. Sebab kertas 3 datang serentak dengan masa-masa ada percubaan SPM. Baik, keadaan analisis.
Kaedah yang melibatkan proses menganalisis semua urus niaga yang berlaku bertujuan untuk memperoleh item yang diperlukan seperti item jualan, belian, belanja dan hasil untuk menyediakan penyata kewangan. So di dalam perkara ini memang ini je kita punya fokus. Memang ini nih yang bila dimaksudkan kaedah analisis. Ya. Rekod minimum yang perlu disimpan oleh peniaga, rekod akaun belum terima dan akaun belum bayar, maka dalam soalan pun akan ada nih maklumat minimum. Rekod penerimaan dan pembayaran tunai atau buku tunai akan diberilah ringkasan buku tunai. Baki tunai di tangan dan di bank pada awal dan akhir tahun akan diberikan juga ringkasan dia, dan rekod aset dan liability. Okey, ini rekod minimum yang perlu disimpan oleh peniaga untuk membolehkan kaedah analisis ini terlaksana. Baik. Bateriku. Okey. Panas sih ni. Maklumat untuk menentukan untung rugi. Bismillah. Kaedah analisis memerlukan pengklasifikasian maklumat sedia ada. Seterusnya analisis perlu dibuat ke atas maklumat perikawanan tersebut. Antara maklumat yang perlu dianalisa untuk menentukan untung atau rugi sebuah perniagaan adalah seperti berikut. 1. Analisis buku tunai. 2. Mentaksir jualan dan belian. 3. Mentaksir belanja dan hasil. Apabila dia maksudkan analisis buku tunai, kita akan tengok satu-satu apa urus niaga tunai ada. Jualan tunai, belian tunai, bayaran tunai kepada belanja-belanja. Selalunya dia bagi 3 sajalah. Selalunya lah untuk membantu ataupun menguji murid saja pun kan. Hasil tunai, termasuklah diskaun yang diberi ataupun diskaun diterima. Itu maksudnya analisis. Ya. Bila kita kata mentaksir jualan dan belian, bermaksud daripada jualan tunai itu ada jualan kredit kan. Jadi jualan tunai campur jualan kredit akan dapat jumlah jualan. Tetapi untuk mendapat jualan kredit itu yang sebenarnya awak akan diuji analisis. Iaitu kita akan menggunakan akaun kawalan, akaun belum terima misal. Akaun akan diberi maklumat akaun kawalan belum bayar. Ya. Jadi kita akan buat campur tolak sehingga terhasil lah atau dapatlah maklumat belian kredit atau belian jualan kredit. Sebentar. Masya Allah, panas. Setakatnya okey kan? Okey, saya tak nampak kamu pun, kamu tak tunjuk muka pun. Jadi nak macam mana juga. Ya. Okey, dia dah pun tunjuk muka. Baik. Haula wala quwwata illa billah. Mana sudah? Analisis maklumat buku tunai berkaitan item penyata pendapatan dan penyata kedudukan kewangan. So kalau kamu baca dalam buku teks tu yang cikgu dah sebutkan tadi secara ringkas itu, okey. Tinggal lagi kamu biasakan saja. Kalau pada pendapat cikgu, kamu cuma perlu biasakan saja melalui kaedah latih to be lah. Mungkin kalau kita akan buat soalan 2 atau 3 ya. Oh, Zamir tu Amir lah tu. Amir. Mana sudah aku? Ya. Jadi nampak kan di dalam peta minda tu analisis buku tunai apakah maklumat yang selalunya wujud. Jadi bila kamu nampak di dalam sini, janganlah risau. Itulah juga antara maksima yang akan disediakan dalam soalan. Dia tidak akan lari daripada 9 item ini. Ya. Tidak akan lari tu. Kalau kamu tiba-tiba nampak luar biasa, bagi tahu cikgu. Mungkin selalunya datang daripada soalan yang mungkin bukan dari SPM lah. Okey, tapi kalau kamu tengok adanya belanja, maksud belanja tu apa-apa jenis belanja? Kada bayaran, gaji pekerja, normal kan? Okey. Belian dan jualan tunai barang niaga itu kamu tahu. Belian dan jualan aset bukan semasa secara tunai selalunya jarang-jarang ada, tapi mungkin akan ada satu. Jualan perabot misal.
Okey, catatan kontra antara bank dengan tunai, tunai dengan bank. Selalunya gitu saja. Penerimaan daripada akaun belum terima, pembayaran pada akaun belum bayar itu sudah jelas. Baki awal dan baki akhir tunai, dia akan bagi baki BB kamu. Kadang-kadang baki BB akhir tak nampak. Dan ambilan tunai. So, semua ni ada di dalam soal. Okey, kita tengok soalan nombor 7, insya-Allah. Okey. Ini contoh 7, menganalisis buku tunai untuk mengira baki buku tunai. Okey, andaian dia adalah kita tidak tahu baki akhir buku tunai. Kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Dapat markah tidak? Dapat markah. Okey. Dapat markah. Jangan risau. Ini masih ikut ke ni? Okey. Baik, tunai di tangan, tunai di bank. Ini untuk kemudahan perbincangan soalan 7, contoh 7. Jadi dia bagi ringkas ini. Dalam exam semua kita rangkumkan. Okey, penerimaan dan pembayaran, pengeluaran tunai di bank untuk kegunaan pejabat RM400, belanja am dibayar tunai RM425, komisen diterima dengan cek RM1,680. Jadi bila anda menyediakan buku tunai seperti mana dalam maklumat yang ada, apa yang kamu nampak yang tidak pakai? Yang tidak pakai adalah akaun belum terima dan akaun belum bayar. Tapi maklumat tu dikasih masuk dalam. Ya, tapi perasan tidak? Maklumat baki ini tidak pakai ini di dalam penyediaan buku tunai. Ini dua ini. Ini tidak pakai ini sebenarnya. Cuma dia jadi pengganggu untuk maklumat ini. Untuk soalan contoh 7, ini salah satu contoh gangguan. Okey, ini contoh gangguan kesengajaan untuk menguji kepahaman murid. Ya, saya akaun belum terima dan akaun belum bayar, dia tidak berada dalam buku tunai. Dia berada di dalam akaun ledger itulah. Tetapi kalau kamu tanya saya, di mana ni dapat ni cikgu? Akaun belum bayar 980. Di mana ni akaun belum terima 500? Ini sebenarnya adalah setelah awak analisis sebelum dan selepas. Okey, ini perlu perbincangan lanjut insya-Allah. Perasan tidak ini? Ini baki awal, akaun belum terima. Ini baki akhir, akaun belum terima. So kenapa ada pengurangan? Kenapa ada pengurangan? Jadi kita kena buat assumption, buat andaian. Oh, dia terkurang sebab telah berlakunya penerimaan daripada penghutang. Penghutang berkurang di akhir tahun sebanyak beza tu RM500. Maka kita kena assume berlakunya penerimaan. Okey, maka sebab itu ada di sini. Jadi perasan tidak, soalan ini diam. Soalan ini diam, dia tidak pun cakap sila kira akaun belum terima, sila kira akaun belum bayar. Dia tidak bincang. Dia mengandaikan anda sudah faham melalui clue tersebut. Jadi tugas kamu untuk skor dalam exam adalah macam berhati-hati ataupun menunggu-nunggu clue tu datang. Itu cara mudahnya lah. Tu nampak itu yang cikgu highlight, andaikan semua penerimaan daripada akaun belum terima dan pembayaran pada akaun belum bayar menggunakan cek. Jadi jangan salah kolom. Bila ada kenyataan ini, kamu letak dekat tunai 0 markah. Dia mesti guna kolom bank. Faham sampai sini ya? InsyaAllah Jadi perasan ini akaun belum bayar. Akaun belum bayar 980. Dari mana dapat? Beza awal tahun dan juga akhir tahun dia. Okey saya harap, bukan anggap harap, awak dapat mengetahui lah. Dan last sekali yang kena kasih purple itu. Ini ada markah lah ni. Ada markah 2 atau 1. Saya tak pasti berapa markah di sini. Tapi nampakkan di sini di dalam soalan diberi tanda soal. Ini sudah jadi rutin lah. Diberi tanda soal untuk memberi clue pada murid. Oh, dia kena cari. Dia bukan biar. Jangan biar, kena cari. Dan bila dicari ada markah. Okey ya. Jadi pakai SB 275 2300. Dan markah akan diberi jika anda menyiapkan bawah ni sekali bagi BB. So jangan cuai di sini. Alhamdulillah. Selepas itu dapat ni baki tunai dapat 275, baki bank pada 31 Disember 2017 2300. Maklumat ini penting untuk penyata kedudukan keuangan.
ya, penyata kedudukan kewangan. Maklumat ini akan kita guna. Okey, terus mentaksir jumlah jualan dan jumlah belian. Jualan dan belian ialah komponen yang penting untuk membentuk akaun perdagangan. Jadi ingat, ada jualan bersih dan juga kos jualan, betul? Jadi kena ambil kira tu. Pentingnya ada maklumat. So, item jualan dan belian melibatkan urus niaga secara tunai dan secara kredit. Analisis terhadap buku tunai perlu dibuat untuk mendapatkan jualan dan belian secara tunai. Ada setengah soalan dia akan bagi kau jualan 2-3 kali di dalam sebelah debit buku tunai. Maknanya awak kena jumlahkan lah. Kamu kena jumlahkan jumlah jualan tu. Okey. Ada soalan tu terus satu je, jualan. Maknanya kita andaikan dia jumlah untuk sepanjang tahun. Ada soalan tu akan bagi awak 2 jualan. Maknanya awak kena jumlahkan untuk dapat jualan tunai. Kenapa ni? DC Glacier. Okey. Begitu juga dengan item belian. Ya, untuk dapatkan belian tunai boleh jadi di dalam soalan di sebelah kredit buku tunai akan ada baris belian lebih dari satu kali. Kalau jika lebih dari satu kali, awak kena jumlahkan untuk menyatakan belian tunai berapa jumlah. Ya, okey. Okey. Itu analisis terhadap buku tunai. Apabila kita analisis terhadap akaun kawalan, maka kita kena guna usaha ini. Jumlah jualan tunai perlu diselaraskan dengan jumlah jualan secara kredit. So, jualan kredit, pasal kita mau cari jumlah jualan, ya. Jualan kredit mestilah berdasarkan penyediaan akaun belum terima. Ringkasnya, kita mesti kita mewujudkan akaun belum terima, akaun kawalan belum terima. Kita akan gabungkan semua maklumat yang ada, baki BB, jualan, diskaun kalau ada, dan sebagainya, ya. Jadi kena hafal lah akaun belum terima tu macam mana mula. Okey, bagi clue dia, bagi BB mula di sebelah debit untuk akaun belum terima. Okey, last sekali dia kata jumlah jualan, jualan tunai campur jualan kredit. So, selalu jadi isu pada murid ini jualan kredit. Tidak sempurna dia punya maklumat tu. Dia tidak buat dalam bentuk T, dia tidak mahir juga buat dalam penyata jualan, pengiraan jualan kredit, maka dia akan kecundang, maka tidak akan dapat markah yang cemerlang. Selalunya kes macam begini menyebabkan awak hilang hampir 30% daripada markah disediakan. Agak rugilah, Okey, selamat datang Barin. Maaf lambat cikgu. Yes, entah apa. Ada cikgu rakam ni video, nanti kau tengok balik. Okey. Okey cikgu. Jadi contoh 8 kita menghitung jumlah jualan. Puan Yin Leng tidak menyimpan rekod perniagaannya dengan lengkap. Maklumat di bawah diambil daripada buku-buku perniagaan Yin Leng pada 31 Disember 2017. Jadi tengok dengan teliti maklumat itu. Itu apa? Baki akaun belum terima, penerimaan daripada akaun belum terima, diskaun diberi, hutang lapuk, pulangan jualan, baki akaun belum terima, akhir, dan jualan tunai. Kemudian maklumat tu, soalan ni minta hitung jumlah jualan. Hitung jumlah jualan. Adakah dia minta jualan tunai? Adakah dia minta jualan kredit? Ya, dia minta dua-dua sekali pun kena tambah. Jualan tunai campur atau tambah jualan kredit. Jadi itulah cara penyediaan soalan. Hitung jumlah jualan. Bila awak hitung jumlah jualan, awak tidak akan dapat markah penuh kecuali buat dua-dua. So dalam kes ini, soalan 8, contoh 8 mudah saja. Ada jualan tunai 3,200. Jadi kita tahu sudah jualan tunai 3,200. Sekarang mau cari jualan kredit. So jalan ni bagaimana? Kaedah yang biasa kita pakai adalah menyediakan akaun T, akaun kawalan belum terima. Sebab itu dalam tingkatan 4 awak ada belajar benda ni, Awak dalam bab sebelum itu pun awak sudah pernah jumpa akaun kawalan belum terima. So yang purple itu, yang pink itu dalam buku teks itu menunjukkan dia belum lagi, kita tahulah. Belum tahu lagi, belum nampak. Okey. Baik. Jadi maklumat baki BB, tunjuk ke tangan pula. Baki BB
Januari 1 ni baki BB dapat daripada soalan. Okey, dan tentu awak mesti ketahui baki BB pada awal tahun mestilah berada di sebelah debit atas. Okey. Kemudian semua catatan sebelah kredit akaun kawalan belum terima mestilah yang bermaksud mengurangkan hutang, antaranya bank, hutang lapuk, diskaun diberi, ulangan jualan. Semua ni perlu dihafal. Saya tidak ada jalan ringkas untuk mengingatkan, memberi ingat pada kamu. Jadi kamu cuba cipta sendirilah singkatan kah atau apa sajalah. Okey, bagi cikgu salah satu cara dia adalah pembiasaan. Always remember, sebelah akaun kawalan belum terima debit bertambah nilai, sebelah kredit adalah pengurangan nilai. So macam mana penghutang mengurangkan nilainya adalah dengan membuat pembayaran menggunakan tunai dan cek. Satu kita panggil dia tunai atau bank. Kes ni bank lah. Diskaun diberi, bila kita beri diskaun maka terkuranglah hutang belum terima penghutang kita, maka itu ringkasnya akan dikreditkan. Hutang lapuk kamu sudah maklum, ulangan jualan juga saya harap kamu sudah hafal. So tanda bintang ini di warna pink ini jualan ini kita panggil angka pengimbang. Ya. 17250 dia datang dengan magic. Daripada baki ni 25,900 kita dapatkan jumlah paling besar sini, tolak dengan 8340, kita dapatlah beza itu untuk kita istihar sebagai jualan kredit. Ada setengah guru mengatakan wajib letak perkataan jualan kredit. Saya tidak setuju lah, sebab dah terang-terang akaun kawalan itu sendiri adalah urus niaga jualan kredit. Jadi tapi terserahlah kamu. Cikgu akan maintain yang ini jualan. Tidak perlu perkataan tambah jualan kredit ya. 17250. So dapatlah nilai sini, jumlah jualan ini yang diberi markah, ini yang diberi markah. Kalau kamu cek sini, cikgu berapa markah di sini? Ini total selalunya 2. Tapi banyak saya catat cikgu ya, tapi markah dia 2. Pasal tidak ada pengiraan lain. Cuma ada pengiraan jualan. Yang lain-lain itu menggunakan maklumat untuk kemudahan kamu. Bank, diskaun diberi, hutang lapuk, ulangan jualan, semuanya tinggal ambil pakai. Kan? Ada markah untuk akaun kawalan belum terima selalunya 2 markah. Tapi di sini akan ada markah. Sebab yang dia minta adalah jumlah jualan. So sini berapa markah? Sini juga 2 markah. InsyaAllah 2 markah. Ya, jualan untuk ini, jualan tunai 1 markah, dan yang ini yang kedua 2 markah. Itu salah satu cara untuk skor. Okey. Itu kalau di dalam soalan ada minta anda dikendaki menyediakan akaun kawalan belum terima. Kalau tidak ada, minta maaf banyak-banyak. Dia ada kasih markah dalam kiraan. Markah tu terus diberi di sini. Ini boleh juga 2 markah, boleh jadi juga 3. Terserahlah cara pertimbangan skema pada masa itu. Apa yang pemeriksa dibekalkan dengan cara membuat. Okey. Berapa sudah? 321. Analisis belian. Jumlah belian tunai perlu diselaraskan dengan jumlah belian secara kredit. Jadi kamu nampak sini jumlah belian yang kita mahu merujuk pada belian tunai dan belian kredit. Tapi selalunya soalan yang akan jadi kekhawatiran kamu adalah ini, belian kredit. Mana nak dapat? Belian tunai selalunya mudah. Sama ada diberikan terus ataupun berdasarkan analisis buku tunai. Okey, terus pada contoh 9. Contoh 9, bukti-bukti di bawah ini diambil daripada buku peniaga Andrew pada 31 Disember 2017. So ini maklumat yang selalunya diberi dan akhir sekali ada belian tunai. So kita tengok akaun belum bayar awal, bayaran kepada akaun belum bayar, dengan ni diskaun diterima, ulangan belian dan baki akaun belum bayar akhir. Okey, ini awal, ini akhir. Saya harap awak faham ni. So, macam mana nak hitung jumlah belian? Sebelum itu langkah pertama analisis dulu belian kredit menggunakan akaun kawalan belum bayar. Jadi awak familiarkan, biasakan untuk akaun kawalan belum bayar, cara mau sedia dia. Okey, jangan miss lah, jangan buat silap. Selagi awak tak boleh silap, awak akan betul di sini. Awak akan skor markah, dapat 3, dapat 6, macam-macam lah markah awak. Okey ya. So begitulah, diskaun diterima, ulangan belian, semua ni belian.
Jumlah belian tunai campur belian kredit, maka dapatlah 20,920. Nanti awak analisis semula. Awak buka buku tu, awak sedang tengok bila biarpun cikgu punya Google Meet tamat, awak tengok masih ya. Untuk belian 1620. Okey. Mentaksir belanja. Okey, ni yang terakhir lah rasanya untuk sesi hari ini. So hari Rabu baru kita T2B pula ataupun contoh jawapan soalan dan jawapan yang kita akan tunggu insya-Allah. Mentaksir belanja dan hasil dengan mengambil kira pelarasan. Belanja dan hasil merupakan komponen utama menyediakan akaun rugi. Jelas itu. Analisis di atas item belanja dan hasil dilakukan untuk menentukan belanja dan hasil sebenar yang perlu dikira bagi tempoh perakaunan semasa. Jadi itu perkataan ini adalah perkataan perakaunan ni. Belanja dan hasil sebenar. Sebab itu kita menganalisis yang perlu diiktiraf. Perlu diiktiraf. Accounting ini, laporan kewangan kita dianggap benar, dianggap betul selagi kita dapat maklumat yang benar untuk kita iktiraf dia sebagai hasil atau iktiraf sebagai belanja. Okey. Analisis belanja. Untuk mengira belanja sebenar bagi tahun semasa, murid perlu mengambil kira belanja dibayar, belanja belum dibayar dan belanja prabayar. Belanja dibayar, belanja belum dibayar dan belanja prabayar. Jadi bagi sini contoh 10, menghitung belanja, mengambil kira belanja belum bayar. Maknanya ambil satu contoh lah. Okey, maklumat berikut diambil daripada buku Peniaga Jamalul Lail. Sewa belum bayar awal. Sewa belum bayar pada 31 Disember. Maknanya sewa belum bayar akhir. Sewa yang telah dibayar sepanjang tahun 2017. Hitung sewa sebenar pada dalam tahun 2017. Okey. Kaedah dia pakai baki-baki ni. Okey, kaedah penyediaan akaun belanja. Akaun sewa belum bayar. Maknanya ada satu akaun mesti wujud di dalam ledger am, akaun sewa belum bayar. Kemudian ada satu lagi akaun sewa, akaun belanja lah. Akaun belanja sewa yang anda sudah biasa. Okey. Sewa belum bayar. Liability atau tidak? Jawapan dia liability atau tidak? Jawapan dia ya. Jawapan dia liability. Sebab itu bila anda menyediakan akaun sewa belum bayar, awak catat di sebelah sini, sebelah kredit akaun itu. Kaki BB di sebelah kredit. Dia mempunyai sifat-sifat liability semasa. Liability lah. Maka sebab itu baki BB kita akan catat di sebelah kredit. Itu dulu clue pertama. Bila anda terpaksa menyediakan satu akaun belanja, belanja itu mempunyai maklumat belum bayar. Apabila anda perlu sediakan akaun macam akaun sewa belum bayar, ingat satu cikgu punya clue tadi, iaitu liability. Jika dia liability, maka baki awal dia mesti di sebelah kredit. Jangan taruh tempat lain. Maka akan betul lah. Okey? Settle. Kemudian ada sewa belum bayar pada 31 Desember 2017, 1,300. Ini baki BB. Baki belum bayar pada 31 Disember. Okey? Baki belum bayar. Jadi kalau nanti insyaAllah kalau cikgu ada kesempatan hari Rabu, cikgu tunjuk teknik yang cikgu biasa pakai. Mungkin kamu pun sudah ingat kali. Iaitu cikgu akan mula isi atas ini dan bawah dulu. Biarkan ada ruang di atas dan di bawah untuk kita isi apa-apa maklumat yang perlu. Okey, so ini langkah 1 baki BB. Ini langkah 2 untuk style cikgu lah. Okey, sekarang ni sewa yang telah dibayar sepanjang tahun 2017 6,400. Ini letak mana? Ini maknanya ni bank. Kita tidak boleh taruh di akaun sewa belum bayar. Pasal akaun sewa belum bayar adalah akaun sementara sebenarnya. Akaun sewa belum bayar ni sebenarnya asalnya di akaun sementara. Okay, apa yang berlaku pada 1 Januari dengan 1 Januari ni? Perasan tidak? Ini maklumat yang kita catat pada 1 Januari. Kemudian apabila kita sudah catat ini, maksudnya dibawa daripada tahun 2016, maka kita akan dengan segera memindahkan nilai ini ke dalam akaun belanja.
Pasal kita mesti iktiraf dia sebagai belanja yang harus dibayar, yang mesti dibayar pada tahun 2017 pula, walaupun dia merujuk pada belanja sewa yang berlaku pada 2016. Ini jangan risau pasal itu. Cuma dari segi konteksnya adalah mana-mana akaun liability yang berasal belanja yang menjadi liability selepas kita buka akaun yang akaun sewa belum bayar ini, kita akan cepat-cepat selepas kita catat ini, kita akan pindahkan dia ke akaun belanja. Okey, seperti yang awak nampak ni ada garis merah ni, itu kita pindah sebenarnya. Okey, kemudian kita tunggulah pemakluman yang ada. Sewa yang telah dibayar 6,400 kita catat. Jadi bila kita jumlahkan ini 6,400 dan juga maklumat baru yang kita dapat, iaitu ada sewa belum bayar 1,300 yang masih lagi perlu diiktiraf pada tahun semasa sebagai belanja sewa. Ini 31 Disember kan? Ini 31 Disember. Sini 31 Desember. Jadi 1,300 ada kaitan dengan sini. Ada kaitan ni. Sama macam yang 700 tu ada kaitan dengan 700 di bawah. Jadi 1,300 itu kita maklum ada orang belum bayar, maka kita sediakan sajalah. Okey, sewa yang belum dibayar kita kira dari segi teknikalnya akaun yang untuk dipindah sebagai belanja sebenar adalah sewa itu 7,000 ringgit. 7,000 ringgit. Itulah dia. Ini kalau baki BB yang ada di sini yang kamu nampaknya 1,300, kemudian tiba-tiba muncul baki HB. Ini teknikal sajalah. Apabila kita sudah buat campur tolak 2,000, tolak 700, ada beza 1,300, maka ini akan dipindah ke akaun. Pasal ingat, kenapa teknik ini dipakai? Pasal ini akaun wujud, akaun sewa belum bayar. Saya anggap cikgu sudah sampaikan apa yang perlu. Jika ada persoalan boleh tanya lagi lah Okey. Tidak banyak lagi yang boleh disampaikan melalui cara ini. Sehinggalah kita ada hari Rabu nanti, insya-Allah kita akan bagi maksudnya cikgu akan tunjuk cara beberapa soalan. Satu soalan maybe relevan dengan perbincangan kita hari ini. Okey guys, ada soalan? Do you have any question? Sudah Syed. Pasti? Kita juga. Anda pasti? Okey, kalau tiada begitu sajalah Jadi selamat hari raya, maaf zahir batin. Kita Kita jumpa lagi. Okey. Kita juga. Bye. Okey, boleh lock out sudah insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Ya, sama. Bye-bye. Okey, begitulah kelas hari ini, rakaman video untuk kelas PDPR prinsip perakaunan untuk kelas hari Isnin petang pukul 2.30 hingga 3.30. Okey, selepas ini murid waktu tutorial mereka lah, satu waktu lagi. Jadi mudah-mudahan penyampaian hari ini masih dapat membantu murid walaupun mungkin ada beberapa kekurangan lah Itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.